Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Tahniah dan selamat datang saya ucapkan kepada pelajar-pelajar yang kini telah menjadi siswa dan siswi bagi sesi pengajian baru di Politeknik Port Dickson. Saya Puan Salina binti Sumali merupakan Pegawai Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Pelajar sekalian, bagi sesi taklimat keselamatan dan kesihatan pekerjaan dimulai dengan pengenalan berkaitan OSHA 1994. OSHA 1994 merupakan satu Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 di mana akta ini telah mula dikuatkuasakan pada 25 Februari 1994. Akta ini juga merupakan satu medium yang digunakan bagi memupuk komitmen majikan dan pekerja terhadap amalan kesihatan dan keselamatan. Ia juga merupakan satu kerangka perundangan untuk membendung kejadian kemalangan dan penyakit dalam semua aktiviti pekerjaan. Dengan pematuhan terhadap OSHA 1994, maka Politeknik Port Dickson telah menubuhkan satu jawatankuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan di mana ia telah dipengerusikan oleh pengarah Politeknik Port Dickson dibantu bersama setiausaha yang terdiri daripada Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Politeknik Port Dickson. Wakil pengurusan terdiri daripada ketua-ketua jabatan dan ketua-ketua unit, manakala wakil pekerja adalah daripada golongan staf dan juga kaki tangan Politeknik Port Dickson. Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan juga dikenali sebagai JKKP, di mana ia melaksanakan pematuhan terhadap OSHA 1994 dengan mengadakan mesyuarat bagi membincangkan isu-isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta menjalankan pemeriksaan tempat kerja. Kedua-dua mesyuarat dan pemeriksaan tempat kerja ini perlu dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Malah, JKKP juga merupakan sebuah jawatankuasa yang menjalankan siasatan sekiranya terdapat sebarang laporan kes kemalangan yang berlaku di dalam Politeknik Port Dickson. Selain itu, JKKP juga berperanan dalam mengambil tindakan-tindakan pembetulan dan pencegahan bagi mengawal serta mencegah kemalangan dan juga hazard daripada terus berulang. Berdasarkan hasil kajian yang telah dijalankan oleh National Institute of Occupational Safety and Health, ia mendapati bahawa 90% kemalangan adalah berpunca daripada tindakan yang tidak selamat dan 10% lagi kemalangan berpunca daripada keadaan yang tidak selamat. Beberapa contoh berkaitan dengan tindakan tidak selamat termasuklah tidak mematuhi peraturan keselamatan atau SOP yang telah ditetapkan, melakukan kerja dengan cara yang salah ataupun cuai, serta tidak memakai atau menggunakan PPE dengan cara yang betul. Manakala contoh bagi keadaan yang tidak selamat termasuklah lantai yang licin, peralatan yang rosak, pencemaran serta faktor cuaca. Berdasarkan kajian juga, ia mendapati bahawa 70% kemalangan boleh dicegah dengan pemantapan dasar keselamatan, prosedur kendalian standard iaitu SOP, pemakaian PPE, pemeriksaan tempat kerja, penyediaan latihan oleh pengurusan organisasi, penyelenggaraan terhadap mesin serta peralatan dan juga pelaksanaan kempen serta promosi kesedaran berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Daripada paparan dapat dilihat kebiasaannya luka akibat terkena peralatan atau komponen mesin yang tajam atau yang berputar serta kesan lecuran akibat terkena bahan kerja yang mudah meletup atau yang mudah terbakar atau renjatan elektrik merupakan antara kecederaan yang sering dilaporkan dalam kes-kes kemalangan yang berlaku semasa melakukan aktiviti kerja. Justeru itu, bagi mengawal serta mencegah kemalangan, kecederaan maupun risiko penyakit daripada berlaku, maka Politeknik Port Dickson telah membangunkan dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Dasar ini secara asasnya merupakan aku janji pihak pengurusan Politeknik Port Dickson dalam memastikan kawasan, proses kerja serta penghuni yang berada di dalam kawasan kampus Politeknik Port Dickson terpelihara daripada sebarang risiko hazard dengan pelaksanaan aktiviti KKP serta penilaian yang berterusan. Pematuhan terhadap SOP terutamanya apabila melakukan kerja-kerja amali di bengkel dan makmal dilihat sangat penting.
Hal ini kerana pelajar terdedah dengan risiko hazard mengikut aktiviti yang dijalankan. Maka adalah menjadi kewajipan kepada pelajar untuk mendengar terlebih dahulu taklimat keselamatan yang disampaikan oleh pensyarah, memakai kasut keselamatan, baju bengkel serta PPE yang betul semasa aktiviti amali dijalankan. Setiap bengkel dan makmal di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal disediakan dengan SOP am bengkel dan makmal untuk dijadikan rujukan dan dipatuhi oleh setiap pelajar serta pensyarah. Bermula pada bulan Mac tahun 2020, negara telah dikejutkan dengan penularan wabak COVID-19 yang boleh menjadi risiko penyakit kepada pelajar serta warga Politeknik Port Dickson. Maka, beberapa SOP pasca COVID-19 telah dibangunkan oleh Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Politeknik sebagai langkah kawalan terhadap penularan wabak ini di dalam kampus. Di antara SOP yang telah dibangunkan termasuklah SOP pasca COVID-19 bagi bilik kuliah. Seterusnya, SOP pasca COVID-19 bagi aktiviti bengkel dan makmal serta SOP pasca COVID-19 berkaitan pertemuan pelajar dengan kaki tangan politeknik. Kesemua SOP pasca COVID-19 yang dikuatkuasakan telah menggariskan bahawa semua pelajar perlu membuat saringan suhu badan sebelum memasuki bilik kuliah, bengkel, makmal atau semasa berjumpa dengan kaki tangan politeknik. Pelajar juga perlu sentiasa memakai pelitup hidung dan mulut semasa berada di dalam kampus. Kerap membasuh tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Sentiasa mengamalkan penjarakan sosial 1 meter. Mengimbas dan menyimpan kod QR MySejahtera semasa berada di dalam kawasan JKM. Tidak berkumpul beramai-ramai di sesuatu kawasan serta mengikut laluan masuk dan keluar yang telah ditetapkan. Sekiranya terdapat sebarang kes kecemasan seperti kebakaran, letupan, tanah runtuh, banjir dan sebagainya, pelajar perlu mengosongkan bangunan dan bergerak dengan pantas menuju ke tempat berkumpul yang ada di sekitar kawasan JKM. Laluan kecemasan, alat pemadam api dan tanda keluar ada disediakan di setiap bengkel, makmal, aras bangunan serta laluan koridor untuk rujukan pelajar dan kaki tangan. Berikut dipaparkan contoh laluan kecemasan bagi aras 2 Pentagon JKM. Untuk maklumat pelajar, di JKM terdapat 3 tempat berkumpul yang juga dikenali sebagai Assembly Point yang diwakili dengan AP12 yang terletak di ruang parkir hadapan Pentagon. AP13 yang terletak di laluan jalan hadapan bengkel timpalan gas dan AP14 yang terletak di hadapan stor pusat. Kesemua assembly point ini telah ditandakan dengan jelas dan bebas daripada sebarang halangan. Akhir kata, saya mohon agar semua pelajar dapat mematuhi peraturan keselamatan, SOP yang telah dibangunkan serta melaksanakan aktiviti KKP yang disediakan bagi mengawal sebarang kemalangan, kecederaan dan risiko penyakit semasa melakukan aktiviti kerja di JKM. Jadikan amalan utamakan keselamatan dan kesihatan sebagai budaya dalam membentuk diri anda sebagai warga politeknik yang bertanggungjawab.